ini adalah dari tahun 10 ke tahun 13 kenabian. Setelah kematian Abu Talib dan Khadijah, usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin sukar dan terhalang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa mencari jalan alternatif, iaitu mula berdakwah di sekitar kawasan luar Mekah. Baginda akan bertemu dengan rombongan yang datang ke Mekah, terutamanya rombongan haji. Baginda banyak lakukan dakwah pada waktu malam supaya tidak disedari oleh penduduk Mekah. Masih banyak orang Arab akan ke Mekah pada musim haji. Bagaimana boleh ada ibadah haji sedangkan Islam belum berkembang dan Mekah dikuasai oleh orang musyrikin? Kebiasaan menunaikan haji ini pada ketika itu adalah sisa baki agama Ibrahim, dan pelaksanaan ibadah haji pada masa itu tidak menepati syariat Islam. Itu pun masih terdapat gangguan daripada musyrikin Mekah. Abu Lahab sanggup pergi bertemu dengan rombongan-rombongan haji dan berpesan bahawa anak saudaranya Muhammad adalah seorang pembohong, sehingga dikatakan tiada satu rombongan pun yang menerima Islam. Namun pertolongan Allah tetap ada. Walaupun tiada rombongan haji yang menerima Islam, tetapi hal berkenaan Islam mula diperkatakan di kalangan masyarakat Arab. Ia suatu permulaan. Suatu hari Rasulullah SAW ditakdirkan bertemu beberapa pemuda dari Yathrib. Yathrib adalah nama kota sebelum dinamakan sebagai Madinah. Mereka inilah golongan yang akan membantu Rasulullah SAW, dan golongan ini dikenali sebagai golongan Al-Ansar. Sedikit latar belakang tentang golongan Al-Ansar. Golongan Al-Ansar adalah penduduk Madinah yang terdiri dari golongan Aus dan golongan Khazraj yang berbangsa Arab. Selain dari mereka, terdapat 3 lagi golongan Yahudi yang tinggal di Madinah, iaitu Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Golongan Aus dan Khazraj walaupun satu bangsa, mereka sering berperang sesama sendiri. Pada suatu malam, Rasulullah SAW bertemu dengan sekumpulan 6 orang dari Madinah di luar Mekah. Mereka adalah dari kaum Khazraj, iaitu As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafiq bin Al-Malik, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir dan Jabir bin Abdillah. Kemudian Rasulullah SAW mula berdakwah kepada mereka dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian mereka memandang sesama sendiri. Mereka berkata, "Demi Allah, mungkinkah ini Nabi yang diperkatakan atau yang diugut oleh kaum Yahudi ketika mereka di Madinah?" Di Madinah, kaum Yahudi yang berada dalam bilangan yang kecil selalunya akan tewas apabila berlaku peperangan, dan setiap kali mereka tewas, mereka selalu mengugut bahawa mereka bakal menerima seorang Nabi, dan Nabi ini akan membantu mereka sehingga mereka akhirnya akan mendapat kemenangan. Selanjutnya 6 orang pemuda berkata sesama sendiri, "Apa kata kini kita tewaskan pula kumpulan Yahudi itu dengan menjadi pengikut Nabi yang telah mereka janjikan sebelum ini?" Inilah yang menyebabkan mereka berniat untuk menjadi pengikut Nabi. Selain itu, mereka juga mengharapkan Nabi Muhammad dapat menamatkan peperangan di antara mereka, iaitu antara kaum Aus dan Khazraj. Kemudian mereka kembali ke Madinah dan telah mengajak yang lain memeluk Islam. Mereka juga telah berjanji untuk bertemu Rasulullah SAW sekali lagi pada musim haji yang akan datang, iaitu pada tahun yang berikut. Juga pada tahun 11 kenabian, Rasulullah SAW telah mendirikan rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha, puteri Abu Bakar, yang pada ketika itu Aisyah berusia 6 tahun. Namun, baginda hanya tinggal bersama Aisyah apabila Aisyah mencecah usia 9 tahun. Pada tahun berikutnya, seperti yang dijanjikan, 10 orang dari Madinah telah datang bertemu Rasulullah SAW, 8 dari Khazraj dan 2 dari Aus. Dan mereka telah berbai'ah, iaitu bersumpah setia dengan Rasulullah SAW. Ia dinamakan Perjanjian Aqabah yang pertama, yang juga dikenali sebagai Bai'ah Wanita, kerana perjanjian ini tidak melibatkan peperangan.
Mereka berjanji untuk tidak menyembah selain Allah, tidak mencuri dan melakukan zina, tidak membunuh anak-anak, tidak membuat tuduhan palsu, taat jika disuruh buat kebaikan. Tegas Rasulullah SAW, jika kamu terima, maka syurga adalah balasannya. Jika tidak, maka terpulang kepada Allah untuk menghukum di dunia atau di akhirat, atau jika Allah mahu memberi keampunan. Sejurus itu, Rasulullah SAW telah melantik Mus'ab bin Umair sebagai wakil untuk pergi ke Madinah untuk menyebar dan mengajar agama Islam. Mus'ab adalah antara sahabat baginda yang awal memeluk Islam ketika di Mekah. Pada ketika itu, beliau adalah seorang remaja yang hidup dalam keadaan mewah tetapi sanggup meninggalkan semua itu demi Islam. Di Madinah, hanya dalam masa setahun, dakwah Mus'ab telah menyebabkan sekurang-kurangnya akan ada seorang dari setiap rumah di Madinah yang memeluk Islam. Begitulah sumbangan Mus'ab kepada Islam. Ada kisah yang menarik mengenai kebijaksanaan Mus'ab dalam berdakwah. Pada suatu hari, ketika Mus'ab sedang bersama As'ad bin Zurarah, mereka pergi ke sebuah daerah di kawasan Madinah, yang mana sebahagian daripada kawasan tersebut milik golongan Aus dan sebahagian lagi milik Khazraj. Sehingga saat itu, kebanyakan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam adalah dari golongan Khazraj. Dua pembesar Aus bernama Sa'ad bin Mu'adh dan Usaid bin Hudair sedar akan kehadiran Mus'ab dan As'ad. Sa'ad adalah saudara kepada As'ad, telah menyuruh Usaid untuk pergi berjumpa Mus'ab dan As'ad untuk melarang mereka berdakwah. Maka Usaid telah pergi dan membawa tombak bertemu Mus'ab dan As'ad. As'ad sedar kedatangan Usaid dan berpesan kepada Mus'ab untuk berlaku ikhlas dengan beliau. Ini kerana sekiranya beliau memeluk Islam, pastinya ramai pengikut lain akan turut serta. Setibanya Usaid, dengan kasarnya Usaid melarang mereka berdua berdakwah dan sekiranya mereka sayangkan nyawa, adalah lebih baik mereka tinggalkan tempat itu. Mus'ab dengan tenang berkata, "Apa kata kamu duduk dahulu dan dengar apa yang ingin saya katakan? Jika kamu suka, kamu boleh terima. Jika tidak, kamu boleh menolaknya." Maka Usaid pun duduk memberi perhatian. Mus'ab kemudian membaca beberapa ayat Al-Quran, berdakwah dan menjelaskan tentang Islam. Sa'ad kemudian menceritakan, walaupun Usaid tidak berkata-kata, namun kami dapat lihat Islam perlahan-lahan memasuki hati beliau melalui sinar air mukanya. Setelah Mus'ab tamat menjelaskan, Usaid bertanya apa yang perlu beliau lakukan untuk menjadi Muslim. Maka Mus'ab meminta beliau menyucikan diri dan selepas itu mendirikan solat. Selepas itu Usaid berkata, "Sekarang aku akan hantar seorang lelaki." Yang dimaksudkan adalah Sa'ad, rakannya yang menunggu tadi. Dan sekiranya dia menerima Islam, semua pengikutnya akan menyertainya juga. Maka sekembali Usaid kepada Sa'ad, Sa'ad menceritakan air muka Usaid jauh berbeza berbanding ketika meninggalkan beliau. Maka giliran Sa'ad pula bertemu Mus'ab dan As'ad. Setibanya Sa'ad, dia berkata dengan kasar, "Kenapa kamu di sini? Membawa masalah dan memecah belah keluarga kami?" Jadi, sekali lagi Mus'ab menggunakan hikmah meminta Sa'ad untuk dengar penjelasan dia dahulu. Sekiranya dia suka, dia boleh menerima. Sekiranya tidak, dia boleh melupakannya dan Mus'ab akan pergi. Maka Sa'ad pun duduk mendengar. Mus'ab sekali lagi membaca beberapa ayat Al-Quran dan menerangkan Islam kepada Sa'ad. Akhirnya Sa'ad terbuka hati dan memeluk Islam. Sa'ad kemudian pergi memanggil pengikutnya. Dia bertanya, "Siapakah aku di kalangan kamu?" Maka pengikutnya pun menjawab, "Kamu adalah yang paling kami hormati, paling berilmu dan ketua kami." Sa'ad kemudian berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berkata-kata dengan kamu sehinggalah kamu memeluk Islam." Pada hujung hari, seluruh kampung telah memeluk Islam. Selepas setahun, maka tibalah musim haji dan penduduk Madinah membuat persiapan untuk menunaikan haji. Manakala 70 orang Muslim, ada riwayat mengatakan termasuk juga 2 orang wanita Muslimah,
turut membuat persiapan kerana mereka telah berjanji untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Aqabah. Apapun, semua kaum muslimin merahsiakan rancangan untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka delegasi rombongan ini terdiri daripada golongan muslim dan bukan muslim. Mereka telah berjanji untuk bertemu ketika pertengahan hari tasyrik. Pertemuan ini dikenali sebagai Perjanjian Aqabah yang kedua. Ka'ab bin Malik meriwayatkan, pada malam itu, kaum muslimin bergerak sama ada secara berseorangan atau secara berdua-duaan agar tidak diketahui oleh sesiapa. Maka berkumpullah kaum muslimin dari Madinah di tempat pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang belum memeluk Islam pada ketika itu, memulakan bicara. Al-Abbas, walaupun belum memeluk Islam, tetapi beliau sangat prihatin akan keselamatan anak saudaranya Muhammad. Al-Abbas berkata, Muhammad adalah seorang yang mempunyai tempat dan perlindungan dan dihormati di kalangan orang Mekah. Tetapi dia bersungguh-sungguh ingin menyertai kalian. Jika benar kamu mempelawanya untuk menyertai kamu, aku khawatir kamu akan menyerahkan dia atau meninggalkan dia kepada musuh. Jika kamu akan berbuat demikian, adalah lebih baik kamu tinggalkan dia sekarang. Maka kaum muslimin Madinah berkata, kami dengar apa yang kau katakan Al-Abbas. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakan apa yang kamu mahu dari kami. Rasulullah SAW menjawab, aku mahu kamu berjanji untuk melindungiku seperti mana kamu mempertahankan keluargamu. Dalam riwayat lain, dikatakan Rasulullah SAW mahukan mereka taat kepadanya dalam setiap perkara, mengajak kepada kebaikan dan melarang keburukan, berani mempertahankan Allah dan agamanya dan tidak takut selain daripada Allah. Al-Bara' bin Ma'ruf bangun sambil berkata, wahai Rasulullah, kami bersumpah, kami adalah pendekar sejak dari generasi bapa kami lagi. Kemudian Abu Al-Haytham bangun mencelah dan berkata, wahai Rasulullah, kami ada perikatan dengan golongan lain, iaitu puak Yahudi di Madinah. Dan kami risau sekiranya suatu hari nanti, apabila telah mendapat kejayaan, kamu akan meninggalkan kami. Maka adakah kamu akan bersama kami, atau kamu akan meninggalkan kami? Rasulullah SAW tersenyum dan menjawab, darah kalian adalah darahku, kemusnahan kalian adalah kemusnahanku. Aku adalah di kalangan kamu. Aku akan perangi siapa sahaja yang kamu perangi, dan aku akan berdamai dengan siapa sahaja yang kamu berdamai. Kemudian kaum muslimin berkata, kami akan mempertahankanmu dengan harta dan nyawa kami. Apakah akan kami dapat sebagai balasan? Maka Rasulullah SAW menjawab, Al-Jannah. Aku tidak menjanjikan kerajaan, tidak juga kekayaan atau warisan, tetapi hanya Jannah. Maka jawab kaum muslimin, ini adalah perjanjian yang sangat menguntungkan. Pastinya kami akan berpegang kepadanya. Berita pertemuan ini telah tersebar pada keesokan hari. Maka penduduk musyrikin Mekah segera datang untuk mendapatkan kepastian daripada rombongan Haji Madinah. Apabila disoal, ahli rombongan yang bukan Muslim menafikannya, manakala ahli rombongan Muslim pula hanya berdiam diri. Akhirnya, setelah mendapat kepastian, rombongan Madinah sudah pun jauh meninggalkan Mekah dan musyrikin Mekah sudah tidak dapat mengejar mereka lagi.